Dr. Effendi selaku pensyarah Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Saya mempersilakan yang berbahagia kepada Dr. untuk sampaikan sekarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hasyr: Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur ma qaddamat lighad, yaitu dengan kamu melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah setiap sekalian daripada kamu melihat terhadap diri kamu, apakah kamu telah bersedia dari sudut amalan-amalan kamu untuk kamu menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari esok, yakni hari kiamat. Wattaqullah, diingatkan sekali lagi, kamu bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha meliputi segala pengetahuannya terhadap apa yang telah kamu usahakan di dunia. Wala takunu, di samping itu janganlah sekali-kali kamu menjadi kalladzina nasullah, yaitu orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka akibatnya Allah akan menjadikan mereka itu melupakan segala amal-amal perbuatan baik
yang dapat menyelamatkan diri mereka. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah terdiri daripada kalangan orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nar. Tidaklah sama orang-orang yang menjadi ahli neraka, wa ashabul jannah, dan orang-orang yang menjadi ahli-ahli syurga. Ashabul jannati humul faizun. Sudah semestinya golongan-golongan yang menjadi ahli syurga itu adalah terdiri daripada golongan orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli janda kuasa Masjid Al-Falah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu dalam siri kuliah kita. Dan insya-Allah pada malam ini saya mengambil satu tajuk, tema daripada ayat ini, iaitu tentang muhasabah Ramadan. Bersempena dengan minggu terakhir kita akan menyambut bulan Ramadan, maka marilah kita sama-sama menghayati tema daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Hashr ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru suatu seruan yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, supaya orang-orang yang beriman itu mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebimbangan dalam melaksanakan kewajipan mereka sebagai hamba kepada Allah dengan menjauhkan segala maksiat. Maka Syekh Al-Muhaimi di dalam kitab Al-Mahasin At-Ta'wil mengatakan bahawa tujuan manusia diajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya supaya manusia tidak menjadi tipu daya sesiapa pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia bertakwa kepada Allah daripada segala godaan syaitan yang akan membisikkan kepada manusia itu supaya manusia dekat kepada kekufuran. Manusia hampir kepada kekafiran, dan akhirnya syaitan itu akan melepaskan diri seseorang manusia itu, kata Al-Muhaimi. Maka dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada semua orang-orang yang beriman itu supaya mereka meneliti, mereka muhasabah diri, merenung terhadap diri mereka bahawa mereka ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka perlu melaburkan dengan amal soleh mereka untuk bertemu dengan Allah, iaitu sebagai pencipta segala makhluk. Maka di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang yang beriman, yakni kepada golongan-golongan yang beriman dikhususkan sahaja, iaitu janganlah mereka ini meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditunaikan oleh mereka, yakni menjadi satu kewajipan kepada mereka untuk melaksanakan hak itu.
Dan sekiranya mereka meninggalkan hak ini dengan tidak menunaikan tanggungjawab itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan diri mereka. Akhirnya mereka tenggelam menjadi golongan-golongan yang fasik. Maka berdasarkan kepada ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahawa janganlah seseorang manusia itu melupakan Allah yang akan melupakan manusia untuk melakukan amal soleh yang memberi manfaat kepada dirinya pada hari kiamat kelak. Di dalam ayat ini kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu dilupakan. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu menjadi golongan manusia yang akan dilupakan oleh Allah. Bagaimana sifat lupa manusia itu? Ialah kalau manusia tidak lupa kepada anak, dia tidak akan pedulikan anak. Dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, dia tak bagi pakaian, dia tak bagi pendidikan. Begitu juga kalau seorang majikan yang melupakan kepada pekerjanya, dia tidak membayar gajinya, dia tidak memberi bonusnya, dia tidak memberi kebaikan-kebaikan kepada majikan, kepada pekerjanya. Begitu juga pemerintah, sekiranya dia melupakan kepada rakyatnya, dia tidak memberi kesenangan kepada rakyatnya, dia mengambil hak rakyatnya, menzalimi terhadap rakyatnya. Namun kata Ibnu Katsir, berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melupakan manusia itu tidak sebagaimana manusia melupakan kepada manusia. Bagaimana Allah melupakan manusia itu? Ialah dengan Allah menjadikan mereka ini lupa untuk melakukan amal perbuatan baik mereka. Mereka lupa kepada solat, mereka lupa kepada ibadah, mereka lupa kepada jihad, mereka lupa kepada amal ma'ruf nahi munkar. Itulah bentuk yang Allah sebut, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Akhirnya manusia yang dilupakan Allah ini akan tenggelam dalam kefasikan, tenggelam dalam harta yang menjadikan harta itu menjadikannya berdahaga kepada Allah, tenggelam dalam kuasa, dia menjadikan kuasa itu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam dalam ilmunya, maka digunakan ilmu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu. Ini juga ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan urusan hidup kamu, yakni tetap terhadap harta, benda kamu dan juga anak-anak kamu daripada kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalik, siapa yang melupakan Allah dengan tenggelam dalam harta, kesibukan dengan anak-anak itu, faulaika humul khasirun, mereka terdiri daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maka berkenaan dengan ayat wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum, jangan kamu menjadi golongan yang Allah lupakan mereka, fa'ansahum anfusahum, maka dia lupa diri dia balik. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain,
adakah kamu semua tahu bila ajal akan datang menjemput kamu? Siapa yang boleh mengagaknya, kata Abu Bakar, maka lakukanlah. Sebab semua daripada kamu ini pasti tidak akan mengetahuinya. Dan ada sebahagian kaum manusia yang menjadikan ajal mereka untuk selain Allah. Maka turunnya ayat, Allah melarang manusia, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Maka dibacanya ayat ini kepada para sahabat, iaitu ada sebahagian manusia yang menjadikan ajal mereka ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehidupan mereka ini bukan kerana Allah. Makan minum mereka bukan kerana Allah. Bekerja mereka bukan kerana Allah. Kalau kita melihat hari ini apa yang disebut oleh Pak Hamka dalam buku dia, dia kata kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan boleh hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Itu bahasa dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyebut lagi di dalam ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji terhadap Nabi Zakaria alaihissalam dan keluarganya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut fastajabna lahu. Aku perkenankan doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu, dan aku kurniakan kepadanya anak-anak. Yahya, iaitu Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan aku perelokkan keadaan isterinya yang mandul itu. Innahum kanu, mereka ini yusari'una fil khairat, semuanya ini adalah berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami, kepada Allah, raghaban wa rahaba, iaitu dengan penuh harapan, wa rahaba, dan penuh rasa takut, rasa gerun kepada Allah. Wa kanu lahu khashiin, dan mereka ini pula sentiasa dalam keadaan taat, dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah memberikan satu gambaran bagaimana seorang nabi yang begitu bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Kemudian disebut oleh Tuhan Kitab, tidak ada kebaikan dalam perkataan yang tidak mengharapkan redha Allah, dan tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak disedekahkan pada jalan Allah, dan tidak ada kebaikan pada orang yang bodoh yang sentiasa berangan-angan, serta tidak ada kebaikan pada orang yang takut kepada Allah disebabkan oleh kecaman manusia. Kemudian disebut oleh Ibnu Qayyim berkenaan dengan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala telah menyebut wasbir, dan jadikanlah diri kamu nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, yaitu
orang-orang yang sentiasa berdampingan rapat. Ma'alladzina yad'una rabbahum, iaitu orang-orang yang mereka ini beribadat kepada Allah. Bil ghadawati wal ashi, pada waktu pagi, wal ashi, dan pada waktu petang. Yuriduna wajhah, yang mengharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata redha Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka, dan janganlah kamu memalingkan aynaka, pandangan kamu itu, anhum, daripada mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, hanya kerana kamu ingin mendapat kesenangan hidup di dunia. Wala tuti' man aghfalna, dan jangan kamu patuh ataupun taat kepada orang-orang man aghfalna qalbahu, yang kami tahu hati mereka itu adalah hati yang lalai daripada mengingati Allah. Wattaba'a hawa, dan mereka ini menurut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan tingkah laku mereka itu adalah melampaui daripada kebenaran. Di dalam surah Al-Kahfi ini, Imam Ibn Qayyim menyebut dalam kitabnya, iaitu kitab Miftah Daris As-Sa'adah, kata dia, renungkanlah, jika engkau cuba menelaah lebih jauh terhadap ayat ini, kamu akan mendapati maknanya yang begitu indah, iaitu sesiapa yang melalaikan taat Tuhannya, maka Tuhannya akan menjadikan dirinya melalaikan, maka Allah akan Tuhannya akan menjadikan melalaikan dirinya sendiri, sehingga tidak lagi mengenal hakikat dan makna dan manfaat dirinya. Dianya juga tidak mengenal hakikat hidup dan mati. Akhirnya dia menjadi orang yang rosak dan orang yang hina bagaikan binatang ternakan. Boleh jadi binatang ternakan lebih faham akan kepentingannya, mengetahui hakikat kewujudannya di alam ini, sedangkan seseorang itu telah keluar daripada fitrahnya sebagai manusia kerana telah lupa pada Tuhannya. Maka Allah pun menjadikannya lalai pada diri dan kewujudannya. Dia lupa apa yang menjadi keperluannya, kebaikannya tidak lagi menjadi tujuannya, dan dia sentiasa terpedaya dengan mereka yang telah dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Qayyim menyebut wasbir nafsaka, maka sentiasalah rapatkan dirimu, iaitu dengan orang-orang yang menyembah, yang beribadat kepada Allah siang dan malam. Dan jangan kamu wala ta'ud ainak, jangan kamu berpaling daripada mereka. Kerana apa? Turidu zinatal hayatid dunya, kerana kamu terpesong dengan kehidupan di dunia. Dan jangan kamu taat man aghfalna, siapa orang yang telah kami lalaikan hati mereka itu, dan kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Wa kana amruhu furuta, kerana semua perbuatan-perbuatan ini adalah menunjukkan sifat melampaui batas. Nah, ini ayat di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan kepada manusia bahawa jangan kita berpaling daripada orang-orang yang beribadah. Jangan kita merasakan jauh daripada golongan-golongan orang yang beribadah. Bulan puasa Allah menjadikan sebulan untuk menjadikan manusia itu wasbir nafsak, menahan diri mereka ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah.
Sebab bulan puasa itulah bulan untuk muhasabah diri kepada manusia. Sebulan yang Allah jadikan itu yang disebut wal tanzur ma qaddamat lighad, supaya kamu mengingati apakah amalan perbuatan kamu itu mencukupi ataupun tidak untuk kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari esok, iaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan semua manusia. Maka disitulah perintah supaya manusia itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menganggap diri kamu itu, kata Allah, annama khalaqnakum abatha, aku menjadikan kamu sia-sia. Apakah sebulan bulan puasa ini Allah akan menjadikan sengaja, Allah menjadikan sia-sia begitu sahaja? Allah menjanjikan dengan pahala, dengan fadilat, dengan kelebihan. Apakah Allah menjadikan ianya begitu sahaja? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menganggap bahawa apa yang Allah jadikan semua itu adalah sekadar sia-sia ataupun tidak ada sebarang hikmah? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kamu menyangka, kata Allah, bahawa kamu itu tidak akan kembali kepada kami? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Qiyamah, ayahsabul insan, apakah manusia itu menganggap ayyutraka sudah, bahawa Allah akan membiarkan manusia itu begitu sahaja dengan tidak diberi tanggungjawab dan tidak diberi pembalasan pada hari kiamat, dalam surah Al-Qiyamah. Maka jika manusia benar-benar memahami perkara ini, maka dia tahu bahawa dia tidak akan selamat kecuali hanya taat kepada Allah. Kemudian hendaklah membayangkan hukuman, seksaan yang akan diterima jika melakukan maksiat. Dan perkara inilah yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqu, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni takut, yauman, pada hari, turja'una fihi ila Allah, iaitu hari di mana kamu semua ini akan kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa, kemudian masing-masing kullu nafsin ma kasabat, setiap manusia itu akan diberi pembalasan yang sempurna, ma kasabat, terhadap apa yang telah mereka kerjakan itu, wahum la yuzlamun, sedangkan mereka, yakni manusia itu, tidak sedikit pun akan dianiayai ataupun dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dikurangkan sedikit daripada mereka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30, yauma tajidu, ingatlah kamu wahai manusia bahawa kamu akan mendapati kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, apa sahaja kebaikan yang telah kamu lakukan itu, di mana akan dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan masing-masing, dalam kitab amalan masing-masing. Wa ma amilat min su'in, begitu juga terhadap apa sahaja kejahatan, amalan kejahatan yang telah kamu lakukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, dan ketika itu
orang yang melakukan kesalahan itu, kata Allah, kalau ada jarak yang jauh antara mereka dengan amalannya yang jahat itu. Di mana setiap orang yang bersalah itu ingin supaya dijauhkan, dijarakkan bainaha wa bainahu, antara kejahatan yang dilakukan itu dengan diri mereka itu amadan ba'ida, dengan jarak yang begitu jauh. Supaya bila kita tengok kejahatan kita itu, supaya tidak menghampiri kita, bukan kejahatan yang kita lakukan. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, dan Allah perintahkan kepada manusia itu supaya manusia sentiasa beringat terhadap kekuasaan Allah itu, yang mana Allah akan menyiasa. Yuhadziru, mengingatkan kepada manusia itu tentang kesasaan Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah itu amat kasihan, kasihan belas kepada hamba-Nya. Kemudian apa yang telah disebut oleh Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang mukmin adalah pemimpin kepada dirinya, muhasabah dirinya untuk Allah semata-mata. Hisab ketika hari kiamat akan menjadi ringan bagi mereka yang sering muhasabah diri ketika di dunia, sedangkan hisab akan menjadi sangat berat pada mereka yang melalaikan. Bulan puasa yang kita akan lalui sepanjang sebulan ini, ada di kalangan manusia yang tak tahu pun bahawa bulan depan akan puasa, minggu depan akan puasa. Ada di kalangan manusia yang sedikit pun tidak ada perancangan sebulan bulan puasa. Ada di kalangan manusia yang sedikit pun tidak merasai bahawa kenikmatan bulan puasa. Dan ada di kalangan manusia yang tidak pernah mendoakan Allahumma ballighna Ramadan, supaya Allah menyampaikan kepada kita saat untuk kita menghadapi Ramadan itu. Dan kita melihat bagaimana Allah menarik rezeki orang yang tidak menemui Ramadan, dengan dipendeknya umur, dengan diberikan sakit, seminggu sebelum Ramadan sakit, seminggu sebelum Ramadan meninggal, kadang-kadang 2-3 hari sebelum Ramadan meninggal. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa Ramadan itu tidak akan menjadi rezeki kepada semua manusia. Siapa yang mengharapkan Ramadan itu, maka orang yang bermuhasabah diri kepada Allah, dia akan mengambil kesempatan daripada Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kata tuan kitab, seorang mukmin itu akan terperanjat pada sesuatu yang menghairankannya. Lalu dia akan berkata, sesungguhnya aku sangat mengingatimu wahai Allah, engkaulah tujuanku, akan tetapi tidak ada pengantara yang boleh sampai kepadamu. Antara aku dan engkau terbentang jarak yang jauh. Maka dia kembali kepada dirinya dan berkata, aku tidak inginkan ini. Apa urusanku dengan semua ini? Dan demi Allah aku akan kembali kepada semua ini jika Allah menghendakinya. Orang mukmin adalah mereka yang diperkuatkan dengan Al-Quran serta memisahkan dirinya dengan kehancuran. Seorang mukmin berusaha ketika di dunia untuk menyelesaikan masalahnya, tidak mengharapkan sesuatu, sehingga dia bertemu dengan Allah yang maha mulia, iaitu yang maha agung. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Kemudian mereka ini akan berkata, engkau tidak akan menjumpai seorang mukmin kecuali telah muhasabah dirinya. Apa yang aku kehendaki daripada perkataanku, apa yang aku kehendaki daripada minumanku. Sedangkan orang-orang munafik itu melangkah tanpa pernah muhasabah dirinya. Jangan kita termasuk dalam golongan yang disebut sebagai golongan orang-orang yang munafik, iaitu orang-orang yang tidak pernah merasai dirinya berada di tahap mana, tidak pernah merasai bahawa dirinya itu adalah di kalangan orang-orang yang bertakwa. Maka indikatornya ialah kenapa Allah mulakan ayat di dalam ayat yang beberapa ayat yang kita sebut ini berkenaan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu.
Wahai orang-orang yang beriman, sebab indikator seseorang yang beriman itu ialah terusik jiwa mereka, ataupun terfikir oleh hati mereka apabila seruan ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Itu sebab di dalam ayat berkenaan dengan puasa itu Allah memulakan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu idza kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab terdetiknya jiwa, terusiknya jiwa itu adalah hanya terdiri daripada kalangan orang-orang mukmin. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang jauh dengan Allah itu, mereka sikit pun tidak ada rasa kenikmatan. Walaupun kita sebut bahawa Ramadan ini adalah satu tetamu Allah, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keampunan, bulan yang mendekatkan manusia dengan Al-Quran, bulan yang mendekatkan manusia dengan masjid, bulan yang mendekatkan manusia dengan segala kebaikan. Tetapi bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika humul fasiqun, mereka ini adalah golongan yang tidak merasai sedikit pun. Sebab apa? Apa yang disebut oleh Maimun bin Mahram, katanya seseorang itu tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa sehingga dia muhasabah dirinya lebih daripada kawannya, sehingga dia tahu daripada mana asal makanannya, daripada mana asal pakaiannya, dan daripada mana asal minumannya, adakah daripada barang yang mahal ataupun yang haram. Maka disebut juga oleh Wahab bin Al-Munabbih, katanya iman adalah pemimpin, amalan adalah pemandunya, sedangkan jiwa adalah penumpang. Jika pemimpin lemah, maka kenderaan akan terjerumus dan pemandu akan lemah dan hilang kawalannya. Jika pemandunya lemah, orang akan lemas dan tidak mungkin patuh kepada pemimpinnya. Namun jika keduanya saling seiring, dapat dipastikan kenderaan akan berjalan lurus dan lancar. Penumpang akan merasa berani, lega, patuh dan taat, patuh kepada pemimpin. Ini juga disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu berkenaan dengan muhasabah diri. Kemudian disebut di dalam beberapa kitab berkenaan dengan bagaimana seorang sahabat, iaitu Umar bin Al-Khattab, suatu hari Umar, yang disebut oleh Anas, suatu ketika aku mendengar Umar bin Al-Khattab hendak keluar, aku pun segera turut keluar menyusulnya sehingga memasuki sebuah bangunan. Dia tersandar pada dinding. Aku mendengar Umar berkata pada dirinya, Umar bin Al-Khattab adalah pemimpin orang mukminin, tetapi celakanya diriku, demi Allah, engkau takut pada Allah atau azab lebih berhak untukmu. Ini antara apa yang disebut oleh Umar dalam bab muhasabah diri. Kemudian disebut juga oleh Amir bin Qais, adalah termasuk di kalangan ahli ibadat yang sentiasa menghisap dirinya. Wahai diriku, dia kata, sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah, dan wahai nafsuku yang sentiasa mendorong melakukan dosa, demi Allah aku akan berjuang memerangimu sehingga engkau tidak memiliki bahagian walaupun hanya di dalam tempat tidur. Kemudian dia menuju ke lembah yang bernama lembah As-Siba, dan disitulah dia mendirikan solat. Kemudian bagaimanakah pendidikan jiwa di dalam bulan Ramadan? Kenapakah Allah menjadikan Ramadan itu adalah sebulan dalam pembentukan jiwa manusia? Disebut oleh tuan kitab ini berkenaan dengan perihal jiwa di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan jiwa manusia itu kepada tiga utama, tiga sifat jiwa manusia. Satu adalah jiwa yang tenang, yang kedua adalah jiwa yang tercela, dan yang ketiga adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan.
Namun adakah setiap manusia ini hanya mempunyai satu jiwa ataupun ketiga-tiga jiwa ini sekaligus? Maka ahli fiqh mengatakan bahawa jiwa ini adalah satu, akan tetapi kategori tersebut hanyalah sifat dan keadaannya. Jiwa manusia ini satu. Kemungkinan jiwa yang boleh sifatnya menjadi tenang, sifat menjadi mencela dan menjadi buruk. Dan sementara ahli tasawuf pula mengatakan bahawa jiwa itu banyak dan setiap orang mempunyai 3 jiwa. Bagi ahli fiqh dia kata satu, tapi sifatnya 3. Tapi bagi ahli tasawuf, manusia ini mempunyai 3 sifat tadi. Ada keadaan jiwa manusia ini menjadi jiwa yang tenang. Ada keadaan manusia menjadi jiwa yang celaka, tercela, dan ada jiwa yang mengajak kepada keburukan. Apakah jiwa yang pertama itu? Iaitu jiwa yang tenang, ataupun disebut sebagai jiwa an-nafsul mutmainnah. Kata Ibnu Abbas, al-mutmainnah adalah al-mutasaddiqah, iaitu jiwa yang membenarkan. Maka kata Qatadah, seorang mukmin yang jiwanya tenang dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah tentang kelebihan Ramadan itu, menjadi tenang jiwa kita, menjadi seronok jiwa kita. Itu sebab orang-orang mukmin itu bergembira dengan kedatangan Ramadan, dan dia akan menangis apabila perginya Ramadan itu. Jadi bagaimana persiapan kita pada tahun ini untuk menghadapi Ramadan itu, supaya kita muhasabah balik diri kita, apakah kesempatan Ramadan itu kita ambil dengan sebaik mungkin, ataupun Ramadan itu kita ambil 1/3 daripada Ramadan, ataupun 2/3 daripada Ramadan. Kemungkinan tahun-tahun yang lepas, berapa ramai orang yang hanya mengambil peluang Ramadan itu dengan 1/3 Ramadan. Jiwa dia tenang hanya 1/3, tapi 2/3 lagi daripada Ramadan itu jiwa dia sudah tidak tenang lagi. Jiwa dia nak keluar daripada masjid, jiwa dia nak jauh daripada ibadah, jiwa dia jauh daripada Quran dan sebagainya. Jadi akhirnya golongan ini adalah golongan yang gagal ataupun tidak berjaya, yang disebut oleh Yusuf Qaradawi itu kunu ibadillah wala takunu ramadaniyin, ataupun kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Jangan kamu menjadi hamba kepada Ramadan, tapi jadilah kamu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemilik jiwa ini akan tenang dengan keputusan Allah, menerima dan redha dengan ketentuan Allah, tidak pernah marah, tidak pernah mengadu, tidak pernah keluh kesah, tidak pernah putus asa dengan apa yang berlalu, serta tidak bergembira dengan apa yang diperoleh. Dan jiwa ini telah ditaburi ketenangan, daripada keraguan kepada keyakinan, daripada kebodohan kepada berilmu, daripada kelalaian dengan kepada keingatan, daripada khianat kepada taubat, daripada riak kepada ikhlas, daripada batil kepada kebenaran, daripada takabur kepada tawaduk, daripada lemah kepada cerdas. Dan inilah kebangkitan yang sumber daripada hati, yang Allah mengatakan, wahai jiwa, tidakkah engkau menolongku dengan jerih perihmu pada malam gelap gelita? Semoga pada hari kiamat kelak engkau akan selamat memperoleh kehidupan bahagia di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana kalau kita tengok orang-orang yang mati di jalan Allah itu, bagaimana Allah tunjukkan kenikmatan itu. Allah menunjukkan kehebatan dunia, Allah memberi kemuliaan di dunia ini. Kemudian jiwa yang kedua yang disebut sebagai wala uqsimu bin nafsil lawamah, iaitu jiwa yang mencela. Aku bersumpah, kata Allah, dengan jiwa nafsu yang lawamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Jadi inilah yang disebut sebagai jiwa yang tidak teguh dalam satu keadaan,
jiwa yang sentiasa sering berbolak-balik. Dan jiwa inilah jiwa yang sentiasa lalai. Jiwa ini taat pada saat yang lain, dan pada saat yang lain melakukan maksiat. Dan saat inilah jiwa ini gembira pada waktu yang lain, dan yang lainnya juga ia bersedih. Jiwa yang ini termasuk tanda keagungan Allah kerana merupakan ciptaan Allah yang sentiasa berbolak-balik pada saat tertentu, satu hari, satu bulan, satu tahun dan satu umur. Dan sama sahaja dia kata, adakah jiwa ini mencela seorang mukmin ketika melakukan maksiat atau mencela ketika pada hari kiamat? Jika seorang mukmin termasuk orang yang bosan dengan amalan ibadahnya, maka ia akan mencela keburukan. Akan tapi jika termasuk orang yang baik, maka jiwa ini akan mencela atas sedikitnya dia melakukan kebaikan. Jiwa yang baik adalah mencela kepada keburukan, mencela kepada sedikitnya kebaikan. Mungkin Ramadan yang lepas, sedikit kebaikan yang kita buat, maka kita akan rasa kita mencela balik kepada diri kita. Maka kata tuan kitab, jiwa yang mencela dan tercela iaitu jiwa yang bodoh, yang sentiasa melakukan aniaya yang dicela oleh Allah dan para malaikat. Dan jiwa mencela namun tidak tercela iaitu jiwa yang sentiasa mencela pemiliknya ketika lalai daripada kebaikan dan taat kepada Allah. Semulia-mulia jiwa adalah yang mencela dirinya ketika jauh daripada taat pada Allah, menerima celaan orang lain dalam keadaan redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa yang terakhir itu adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan, ataupun disebut sebagai an-nafsu al-marrah bisu. Itu jiwa inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut wa ma ubarri'u nafsi. Dan tidak adalah aku berani membersihkan diriku. Kata Nabi Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan, illa ma rahimar rabbi, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terselamat daripada hasutan nafsu ini. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan diri kita bulan Ramadan ini dengan kita bermuhasabah diri, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang fasik. Di mana kata tuan kitab, pertama muhasabah diri ini akan mengetahui di mana keaiban diri kita. Yang keduanya ialah akan mendapat taufik, yakni bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, muhasabah ini akan manfaatnya itu berehatnya orang yang bermuhasabah daripada penat yang berpanjangan pada hari kiamat. Dan yang keempat, orang yang muhasabah diri ini tidak rugi pada hari kiamat seperti orang yang tidak pernah bermuhasabah. Yang kelima, termasuk dalam manfaat bahawa muhasabah akan meringankan perbuatan keji dan menghentikannya, kemudian dapat menambahkan amal soleh. Dan yang keenam, muhasabah ini akan membuka pintu takut dan merendah diri di hadapan Allah. Dan ketujuh, muhasabah menjadi hamba, mengerti akan hak Allah. Yang ke-8, muhasabah boleh menjadikan diri kita ini rasa dibenci oleh Allah. Kerana itu katanya, jika orang soleh sedang berzikir, maka aku akan menyendiri daripadanya, kata Abu Ayyub As-Sakhtiyani. Dan yang ke-9, muhasabah menyebabkan diri ini lebih istiqamah. Dan yang terakhir 10, muhasabah akan menghindarkan diri daripada sifat ujub dan menunjuk-nunjuk. Jadi mudah-mudahan muhasabah diri kita ini sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini kita dapat memanfaatnya dengan sebaik mungkin, supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa, yang pastinya adalah orang-orang yang diterima segala amal perbuatan baik mereka, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya
amal ibadat yang Allah terima adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat sekadar itu dulu sebagai muhasabah diri menjelang Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min ni'matika ma wa min as-sihhati dawamaha wa min rahmatika shumaha wa min al-'afiyati wasulaha. Allahumma nawwir qulubana bil hidayati kama nawwarta aqrabina bika syamsika abada bi rahmatika rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.